Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Hari ini dalam mata pelajaran sejarah tahun 5, kita akan teruskan dengan unit 2 Agama Islam di Malaysia bahagian 2. Cikgu harap kamu bersedia untuk belajar hari ini. Jom murid-murid kita belajar. Murid-murid, kita masih lagi dalam standard kandungan yang sama, iaitu agama Islam. Pada hari ini, murid-murid dapat menerangkan kedudukan agama Islam dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu sehingga merdeka. Seterusnya, dapat menyatakan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan dan menyenaraikan kepentingan membenarkan agama lain diamalkan dengan aman dan damai. Cikgu harap di akhir pembelajaran nanti kamu dapat memahami tentang ketiga-tiga aspek yang cikgu sebutkan tadi, iaitu perkara yang terdapat dalam standard pembelajaran dan standard kandungan yang cikgu sebutkan tadi. Apa yang kamu faham tentang agama Islam dalam pentadbiran murid-murid? Baiklah, pada abad ke-15, agama Islam memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri. Hukum Kanun Melaka menjadi rujukan dalam pentadbiran semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dan dijadikan rujukan kepada penggubalan undang-undang di negeri-negeri Melayu yang lain. Sebagai contoh, Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Kita sudah belajar tentang Hukum Kanun Melaka, bukan? Jadi, kamu boleh rujuk kepada tajuk kita yang lepas. Kamu boleh ulang kaji untuk mengetahui tentang Hukum Kanun Melaka sebagai sumber rujukan kepada undang-undang di negeri-negeri Melayu. Murid-murid, undang-undang digubal untuk mengawal kehidupan manusia. Warga negara yang mematuhi undang-undang dapat menjamin keharmonian negara. Kita teruskan tentang kedudukan agama Islam semasa zaman penjajahan. Semasa zaman penjajahan Portugis dan Belanda di Melaka, undang-undang Islam boleh diamalkan. Namun begitu, semasa penjajahan British dan pendudukan Jepun, pelaksanaan undang-undang Islam dihadkan di negeri-negeri Melayu. Jadi, pada hari ini, cikgu akan terangkan tentang kedudukan agama Islam semasa zaman penjajahan British dan juga pada zaman pendudukan Jepun. Pada zaman penjajahan British, Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat di negeri masing-masing. Manakala undang-undang Islam hanya digunakan dalam hal berkaitan dengan kekeluargaan, harta pusaka dan juga zakat. Jadi, kita lihat di sini pada zaman penjajahan British, mereka tidak campur tangan dalam urusan agama Islam. Maka, segala urusan tentang agama Islam akan diserahkan kepada Sultan sepenuhnya. Manakala pada zaman pendudukan Jepun lebih kurang dengan sistem pemerintahan yang diamalkan pada zaman penjajahan British, iaitu Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Namun, Jepun telah mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Kita teruskan lagi dengan agama persekutuan di Malaysia. Murid-murid, apakah agama yang menjadi agama persekutuan di Malaysia? Baiklah, Malaysia mempunyai identiti tersendiri dengan kewujudan pelbagai agama dan kepercayaan. Kepelbagaian ini menjadikan Malaysia kaya dengan adat, budaya dan warisan.
Namun begitu, agama Islam ialah agama persekutuan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Cikgu pernah sebutkan sebelum ini bukan dalam tajuk yang lepas. Kita boleh lihat semula. Murid-murid juga boleh menyemak nanti ya. Sebagai warga negara Malaysia, walaupun agama Islam ialah agama persekutuan, namun agama-agama lain bebas diamalkan mengikut kaum dan budaya masing-masing. Dengan wujudnya kepelbagaian di Malaysia, tidak hairanlah kita meraihkan pelbagai perayaan di Malaysia mengikut agama dan kepercayaan setiap kaum. Sebagai contoh, sambutan Maulidur Rasul, Hari Wesak, Hari Taipusam, Hari Gawai dan Pesta Keamatan. Baiklah murid-murid, kita berada dalam standard yang terakhir iaitu nilai kemanusiaan yang boleh menjamin kepada kesejahteraan dan keharmonian kaum di Malaysia. Antara nilai-nilai kemanusiaan ialah hubungan dengan Tuhan, iaitu setiap individu atau masyarakat mengamalkan ajaran dan meninggalkan larangan yang dituntut oleh agama. Jadi, walaupun kita berbeza agama, setiap agama menggalakkan kita untuk mengamalkan kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Seterusnya, nilai hubungan manusia dengan manusia, iaitu bersangka baik dan saling menghormati sesama manusia. Di sini, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita haruslah sentiasa bersangka baik dan menghormati agama masing-masing. Dan terakhir, hubungan manusia dengan alam sekitar, iaitu dengan memelihara dan mengindahkan alam sekitar. Alam sekitar yang bersih dan indah serta nyaman adalah salah satu usaha setiap kaum di Malaysia untuk menjamin keharmonian negara. Jadi, nilai sejagat dan nilai kemanusiaan dalam agama penting untuk mewujudkan keharmonian. Nilai-nilai yang baik ini perlu diamalkan untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu. Baiklah murid-murid, kita telah belajar tentang keseluruhan topik yang ada dalam unit 2 iaitu Agama Islam di Malaysia. Cikgu harap kamu boleh faham dan mengaplikasikannya nanti. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan teruskan dengan topik dan unit yang baru pada minggu hadapan. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.